Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syukur pada Allah SWT. Kita banyakkan salawat ke atas Rasulullah SAW. Dan renungan kita pada malam ni sebelum memejamkan mata adalah dua ayat terakhir daripada surah Al-Hajj, iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wasamakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas faqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuat kebaikanlah agar kamu beruntung, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah milih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia, Allah, telah menamakan kamu sebagai orang Islam sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasulullah SAW menjadi saksi ke atas dirimu dan kamu pula menjadi saksi kepada segenap manusia. Maka laksanakan salat dan tunaikan zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, dalam ayat ini Allah menyebut perkataan ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Dalam ayat ini menyuruh kita untuk rukuk, sujud dan beribadah kepada Tuhan. Kenapakah dia sebut rukuk dan sujud? Ini dalam bahasa Arab dipanggil sebagai majaz mursal, iaitu menyebutkan sebahagian daripada ibadah itu yang merujuk kepada keseluruhannya. Kerana dalam ibadah umat Islam ini, salat mengandungi rukuk, sedangkan ibadah orang-orang lain, mereka menyembah Tuhan mereka, dewa mereka, patung, berhala dan sebagainya, mereka sujud, mereka tak rukuk. Jadi rukuk inilah yang menjadikan salat bagi umat Islam itu berbeza daripada cara penyembahan yang bersifat lebih khusus dan juga spesifik, iaitu irka'u wasjudu. Kerana perkara ini sebenarnya sudah pun termasuk dalam pengertian kebajikan. Jadi ini untuk memberikan perhatian special kepada ibadah yang namanya salat itu, tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi dalam surah Al-Hajj ini, di bahagian penghujung, Allah mengingatkan kita umat Islam untuk menunaikan salat, beribadah kepada Allah dan melakukan kebaikan supaya kamu berjaya. Ini tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, kita berada dalam satu ujian, satu musibah yang berlaku bagi orang-orang beriman. Berlakunya balak seperti ini merupakan musibah, penghapusan daripada dosa-dosa. Banyaklah mengamalkan doa yang Nabi anjurkan kepada para sahabat, contohnya kepada Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, iaitulah Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ramai di kalangan kita kehilangan semua pendapatan, majikan terpaksa mengeluarkan bayaran untuk staf-staf sedangkan outcome-nya tidak ada. Orang berniaga pun terkesan, mungkin orang yang bekerja gaji harian pun terkesan. Jadi ini merupakan satu musibah bagi orang beriman, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tapi bagi orang yang tidak beriman, ini merupakan satu azab. Ini beza di antara musibah dengan azab, tuan-tuan ya. Bagi orang kafir, orang tidak beriman, berlakunya bencana seperti sekarang ni, dia merupakan satu azab untuk mereka di dunia sebelum azab di akhirat. Jadi bagi orang yang beriman, banyaklah membaca doa yang Nabi anjurkan kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Saya pernah ajar doa ni terdahulu, iaitulah bila Ummu Salamah mengalami ujian besar dalam hidupnya, kematian suami tercinta dalam perang Uhud. Beberapa bulan selepas berlakunya perang Uhud, maka suaminya terkorban. Walau matinya selepas berlakunya perang Uhud, tapi dia termasuk di kalangan syuhada Uhud, dapat pangkat syuhada syahid Uhud, kerana luka yang parah itu akibat daripada peperangan ketika menghadapi musuh dalam perang Uhud. Maka Nabi menganjurkan kepada wanita yang mulia ini untuk beramal dengan doa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yang maksud, ya Allah, berilah aku ganjaran atas musibah yang berlaku ini dan gantikan untukku sesuatu yang lebih baik daripadanya. Jadi dalam ayat yang sedang kita fokuskan ni, tuan-tuan, Allah mengajar kita selaku orang beriman supaya melakukan amal soleh.
Ketika berlaku musibah seperti yang alami sekarang, mereka yang rajin datang sembahyang berjemaah dulu-dulu sebelum masjid ditutup pagarnya pada hari ini, pahala berjemaah yang dilakukan dahulu ketika waktu aman, waktu tenteram, tak ada wabak, maka hari-hari masjid dikunci hari ini tak dibenarkan untuk hadir berjemaah, dia dapat pahala berjalan, tuan-tuan. Gitu juga orang yang sakit ke hospital, ICU sebagai contohnya. Jika sebelum ni mereka sibuk melakukan sembahyang sunat duha, sembahyang sunat baca Al-Quran, sebagaimana kalau kita bekerja dengan kerajaan, bila pencen, bila kita bersara, wang pencen tak dapat kan, separuh kan. Tapi dengan Allah ni, Allah kira lengkap, berjalan sempurna, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itu sebabnya kita disuruh untuk beribadah ketika waktu senang. Nanti waktu susah, Allah akan kira ia berjalan. Kalau orang itu dahulunya rajin sembahyang malam, tiba-tiba dia sakit, duduk ke hospital, koma sebagai contohnya, maka pahala qiyamul lail itu berjalan selagi dia belum wafat. Allahu Akbar, Masya Allah, Maha Kaya Allah SWT. Jadi dalam galakan yang dikemukakan manusia ayat ini kepada orang-orang beriman, supaya menjaga salat mereka, beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan lakukanlah kebaikan itu tanpa berkira-kira, supaya kamu mendapat keberuntungan, keuntungan, la'allakum tuflihun. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan tuflihun ni, kata Raghib Al-Asfahani dalam Mufradat, kitab tafsirnya yang hebat itu, tuflihun ni datang perkataan falah. Falah ni berarti petani. Bayangkan seorang petani bila dia nak menanam, bercocok tanam, dia memerlukan masa, bukan? Dia baja pokok dahulu, dia suburkan tanah, dia buat apalah? Dia meratakan tanah, dia buang pokok-pokok yang ada di situ yang tak diperlukan, gemburkan, masukkan benih dalamnya, kemudian menunggu waktu sampailah pokok tu keluar, disiram, dibaja, dia selamatkan daripada perosak, barulah dia dapat menikmati hasilnya dalam satu masa yang tertentu. Maka demikian juga orang yang beriman, mereka kadang-kadang melakukan kebaikan itu, Allah beri segera jawapannya, rewardnya segera. Tapi sebenarnya jawapan ataupun nikmat ataupun penghargaan ataupun pulangan terhadap kebaikan itu yang sebenarnya berlaku di akhirat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Di dunia mungkin Allah dahulukan sebahagiannya. Kita tahu kisah tentang 3 orang yang tersekat dalam gua kan. Yang tersekat dalam gua ketika mereka berjalan, hujan lebat, masuk dalam gua, mereka nak berteduh, tiba-tiba batu besar datang menutup pintu gua itu kan, dalam kisah manusia hadis sahih. Kemudian ketiga-tiganya bertawassul dengan amal salih mereka lakukan, minta advance reward ataupun penghargaan ataupun pulangan pelepasan daripada kebaikan-kebaikan yang diperbuat dahulu, supaya dapat dibebaskan daripada musibah yang berlaku tu kan. Kita tahu kisah ni kan? Tahu ke tak tahu, tuan-tuan? Saya harap tahu. Kita boleh cerita kepada anak-anak kita pada waktu kita banyak masa bersama dengan mereka seperti sekarang ni. Saya ada tulis sebuah buku bertajuk Pelik Tapi Benar. Dalam buku ni mengumpulkan kisah-kisah daripada hadis, daripada riwayat para ulama, pengalaman-pengalaman mereka, pengalaman ahli hadis, ahli tafsir dalam kehidupan, benda-benda yang pelik tapi benar yang berlaku dalam kehidupan, termasuk hadis-hadis Nabi seperti ini. Maka ketiga-tiga orang tu saya cerita ni, saya bawalah sikit, tuan-tuan. Mungkin anak-anak kita boleh dapat manfaatkan sesi ni untuk memahami. Maka 3 orang yang bersahabat yang masuk dalam gua ni, mereka tersekat dengan sebab pintu gua ditutup batu besar. Masing-masing berdoa kepada Allah, moga-moga dengan kebaikan yang pernah diperbuat boleh menyelamatkan mereka daripada mati tersekat dalam gua itu. Yang pertama berdoa, ya Allah, aku punya ayah ibu yang sangat kusayangi, aku mendahulukan mereka lebih daripada isteri dan anak-anak aku. Iaitulah setiap hari aku bawa pulang makanan, aku akan bagi mereka makan terlebih dahulu, kemudian barulah bahagian sisanya untuk isteri dan anak-anak. Sehinggalah pada satu hari aku pulang agak lambat, mereka dah tertidur, isteri dan anak-anak kelaparan, minta bahagian mereka. Aku mengatakan tidak, aku mesti bagi ayah ibuku terlebih dahulu. Aku menunggu mereka tidur di bahagian kepala mereka sampai mereka terjaga keesokan harinya, barulah aku bagi mereka makan, dan bakinya barulah bahagian untuk isteri dan anak-anak aku. Walaupun malam tadi mereka menangis kelaparan, tidak aku pedulikan demi ayah ibu. Kalaulah ini kebaikan, wahai Tuhan, dahulukanlah sedikit bahagian untuk kami di dunia. Kita boleh doa pada Allah, tawassul gitu, tuan, kehidupan yang susah pada ini contohnya. Maka Allah pun menggolekkan batu yang besar di pintu gua itu, tapi mereka masih tidak mampu untuk keluar daripadanya. Tiba giliran yang kedua pula berdoa. Sama ada dia doa depan kawannya ataupun dia sembunyikan, itu taklah dinyatakan hadis. Dan sebenarnya kita tak bolehlah cerita apa-apa kelebihan diri kita ataupun keaiban yang pernah kita lakukan kepada orang, tuan-tuan. Takut jadi ujub, tuan-tuan.
Takut apa yang kita buat tak dinilai oleh Allah SWT. Kalau kita cerita kebaikan, takut sombong. Cerita keburukan, nama dia mujaharah bisu. Maka yang kedua pula, berdoa kepada Tuhannya, kita pun tidak pasti sama ada dia berkata dalam keadaan kedua sahabatnya dengar, ataupun berdoa di satu penjuru kawan-kawan mereka tidak tahu. Doa yang kedua berkata, wahai Tuhan, aku ni merupakan seorang yang kaya, aku punya seorang sepupu yang sangat cantik, aku tergila-gilakan dia, mengajak dia untuk melakukan perbuatan yang haram, tapi dia tidak mahu. Perempuan sepupuku itu merupakan seorang wanita yang bertakwa, dia menolak setiap kali aku mengajaknya, walaupun aku nak beri kepada dia wang. Sehinggalah satu hari, wahai Tuhan, dia mengalami kesempitan hidup, dia terpaksa datang jumpa aku untuk minta bantuan, dan aku tahu bahawa memang dia terdesak. Aku berkata kepadanya, aku boleh berikan kepadamu bantuan ini, syarat kau tidur dengan aku. Maka aku nak berzina dengannya. Pada hari yang dijanjikan, aku nak bagi dia 100 dinar. Itu banyak tuan-tuan, 1 dinar ni macam 100,000 tuan-tuan. Maka dia pun menjanjikan pemberian itu di satu tempat tersembunyi, hanya dia dengan perempuan itu, dengan sepupunya itu. Lalu dia berkata, sekarang aku dengan kau saja, sebelum ambil wang ni, seperti yang telah kau janjikan, kau setuju untuk kita berzina. Sebelum berlaku perzinaan itu, wanita itu, gadis itu buat kali terakhir berusaha berkata, wahai sepupuku, sungguhnya aku terpaksa buat perbuatan yang haram ini. Janganlah kau tanggalkan cincin itu melainkan dengan akadnya yang sah. Aku terdesak sebenarnya. Maka aku rasa malu, wahai Tuhan, atas perbuatanku ini. Aku malu bukan kepalang. Aku pun melompat pergi meninggalkannya, dan aku berkata kepadanya, wahai sepupuku, ambillah harta itu, ambillah wang itu, aku tidak perlu. Aku malu pada Tuhanku, aku malu padamu ya Allah. Kalaulah kebaikan itu dinilai sebagai pahala amal saleh, aku beri bantuan pada orang, aku menyesal, aku bertaubat, maka bebaskan kami daripada kesukaran pada kali ini. Doanya, wahai Tuhan, aku ni seorang majikan, aku punya ramai pekerja, setiap hari aku akan bagi imbuhan masing-masing. Tiba-tiba pada hari itu, seorang daripada pekerjaku tidak datang untuk mengambil bahagiannya. Aku menanti, dia tidak datang, tidak muncul. Aku mengambil bahagiannya itu, habuannya itu, upahnya itu, aku laburkan sehingga jadi satu perdagangan baru. Kambingnya, untanya, tanamannya, banyak sekali pekerja-pekerjanya. Lama selepas itu, dia tiba-tiba muncul dan meminta kepadaku, Tuhan, dulu aku tidak ambil bahagianku, upahku, beri kepadaku. Maka aku tanpa berdengar lagi, oleh Tuhan, aku tunjukkan kepadanya apa yang telah aku investkan itu, berupa kambing-kambing, lembu, unta, pekerja, tanaman, lembah dipenuhi dengan harta. Itulah bahagianmu, wahai pekerjaku. Dia tercengang kebingungan. Betul ke Tuhan? Ya, betul. Dia pun pengen melantas mengambil kesemuanya, tidak sedikit pun dipulangkan kepada aku. Allah, pada-padalah tuan-tuan. Kalau orang buat berbudi pada kita, kita berbahasa lah kan. Berbahasa kata, jangan lupa kebaikan orang, wala tabkhasunna sa'sya'ahum. Jangan memperlekehkan kebaikan orang pada kita, tuan-tuan. Ni mungkin pada waktu kita kena lockdown ni, waktu untuk muhasabah diri tuan-tuan kan. Barulah kita tahu sebenarnya wang tak penting mana, yang penting kesihatan. Yang penting waktu dengan anak-anak, untuk mengajar mereka Quran, untuk sembahyang berjemaah dengan mereka. Saya nasihatkan tuan-tuan yang punya anak lelaki, tarbiyahlah mereka untuk baca Al-Quran, menghafaz surah-surah pilihan, dan usahakan mereka untuk jadi imam dan sembahyang berjemaah kita kat rumah. Suruh mereka azan, suruh mereka qamat, gila-gilakan, bagi jadual mereka. Ini yang Allah ajar kita orang beriman, sentiasa berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang beriman ni tidak lupa kepada anak-anaknya. Dia sentiasa doa, ya Allah, jadikan keturunan aku, pasangan aku penyejuk mata memandang, jadikan kami pemimpin pada orang bertakwa. Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, orang beriman ni meminta kepada Allah supaya generasi zuriatnya macam Nabi Ibrahim jadi pemimpin, tak mau jadi pengikut, pemimpin, pencetus. Jadi kepimpinan ni latih tuan-tuan, dibimbing. Kita patut mengajar anak-anak kita untuk public speaking, cakap yang baik-baik, walaupun pendek. Mula-mula kena hafal, mula tiru orang tertentu. Pada hari ni kita tengok kat YouTube dan sebagainya. Yang pentingnya tuan-tuan dimulakan Allah sekalian, kini ketiga hamba Allah ni, yang ketiga berdoa, aku punya pekerja datang, dia mengambil, maka aku beri semuanya, tidak sedikit pun aku tuntut. Walaupun dalam penjelasan para ulama hadis, bila dia pulang ke rumah, isteri anak-anaknya bertanya, Abah bagi semua, dia tak bagi pada Abah sikit pun. Lazimlah kan orang perempuan, anak-anak kita kadang bertanya soalan seperti itu kepada kita waktu kita bekerja. Maka si ayah kata, yalah nak, yalah isteriku, nak buat macam mana. Orang tidak menghargai kita, tapi ada hari balasan nanti Allah akan bagi. Kalau itu kebaikan oleh Tuhan, maka dahulukan sedikit bahagian itu untuk kami selamat pada hari ini. Tuan,
maka batu itu pun bergolek dan mereka pun boleh keluar. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita buat ni sebenarnya Allah kira, tuan-tuan. Itu sebab para ulama berkata, innallaha akram min an yu'adilaka taqsitan wa anta tu'amiluhu naqdan. Allah itu maha adil. Allah tidak akan melayan kamu dengan bayaran ansuran atau membayar kemudian, sedangkan kamu berurusan dengan Allah secara cash. Maka kalau kita buat baik pada orang ingat, pada binatang itu pun, pada kucing liar di keliling rumah kita itu pun, kita bagi makan, dia ingat, dia tahu. Mungkin dia jaga rumah kita daripada biawak, betul kan? Mungkin dia jaga rumah kita daripada ular. Dia tahu kita buat baik pada dia, dia tahu kita sayang kepadanya. Ini kan manusia, tuan-tuan. Ini kan Allah SWT. Maka hendaklah kita berlumba-lumba berusaha untuk buat kebaikan. Saya lihat polis dan juga tentera yang bertugas pada ini kadang-kadang sedih, tuan-tuan, melihat mereka punya anak isteri. Kita berdoa tahu untuk mereka. Kita bagi tak bantuan kepada mereka sebagai contohnya apa yang kita mampu. Jangan menyusahkan mereka sebagai contohnya. Kalau kita pergi beli barang-barang untuk keluarga, jangan lupa mungkin ada sedikit air kita boleh beli untuk mereka. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Jadi ini adalah pintu-pintu kebaikan untuk kita lakukan dalam suasana pada hari ini. Mungkin ada di kalangan adik-adik yang susah, bantu mereka. Ya, jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, seterusnya Allah menyatakan ayat ke-78 ayat terakhir surah Al-Hajj ini, wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wa samakum muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas faqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi Allah telah milih kamu, berjihadlah kamu di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Jihad ini maksudnya, kata para ulama, tuan-tuan baca satu buku bertajuk Fiqh Jihad, ringkasan Fiqh Jihad yang telah pun dilakukan oleh Syekh Fawaz Fadil. Satu buku yang menarik, yang kita mampu baca yang tebal tu, kita baca ringkasan dia, bahawa jihad ni sebenarnya terdiri pada 3 bentuk. Yang pertama, melawan musuh orang-orang kafir yang menentang Islam. Yang kedua, menentang munafiqun. Yang kedua, menentang syaitan. Yang ketiga, menentang hawa nafsu kita sendiri sebenarnya. Itu sebab ada hadis, walaupun hadis ini lemah, ketika Nabi pulang dari perang Tabuk, maka baginda SAW bersabda, raja'na min jihad al-asghar ila jihad al-akbar. Kita sekarang pulang daripada jihad yang kecil, menentang musuh tu kecil, yang besar menentang hawa nafsu dalam diri sebenarnya. Kalau dipanggil untuk pergi jihad, kita merasakan ia mudah, tapi banyak manusia yang telah pun dibelenggu oleh nafsu syahwatnya sehingga menyebabkan dia tidak mampu menentang musuh, kerana dalamannya pun dia tidak dapat bereskan lagi. Nafsunya ingin menunjuk pada orang, syahwatnya, ujubnya, sum'ahnya. Sum'ah tu maksud, tuan-tuan, sum'ah tu kita suka orang cerita kebaikan-kebaikan kita. Ujub, kita kagum melihat apa yang kita lakukan. Ini adalah perkara-perkara yang akan merugikan kita, tuan-tuan. Kita takut masuk seperti penghujung surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Hendakkah kamu, kalau kami khabarkan orang yang paling rugi di akhirat adalah orang yang buat satu kebaikan, dia tunjuk-tunjukkan kepada orang, dia sangka dia buat yang terbaik. Allah tak nilai, Allah tak pandang. Jadi tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian, di dalam peristiwa pulangnya Nabi bersama para sahabat daripada perang Tabuk, perang yang sangat dahsyat. Para sahabat terpaksa bergilir-gilir menaiki seekor unta sampai 5-6 orang. Seekor unta bergilir-gilir menaikinya, kuda dan sebagainya. Kaki-kaki mereka koyak. Kaki para sahabat ni koyak kerana tidak ada satu kasut yang sesuai. Mereka miskin untuk pergi perjalanan beribu batu sampai ke Tabuk dari Madinah, tuan-tuan. Itu pun Nabi sifatkan sebagai jihad yang kecil, nak dibandingkan dengan jihad yang besar, iaitu melawan hawa nafsu dalam diri. Ini alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di sebalik hikmah perkara yang berlaku. Barulah kita sedar, rupanya duit bukan segala-galanya, tuan-tuan. Kasih sayang yang paling utama. Barulah kita sedar, bukan pangkat segala-galanya, tapi yang penting adalah kesihatan. Barulah kita tahu betapa besarnya nikmat Allah dalam kehidupan. Ini Allah menarik sedikit nikmat bebas dalam kehidupan. Barulah kita sedar betapa benarnya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu akan ditinggalkan. Bukan mati, tinggalkan. Dan suasana sekarang pun semua orang tinggalkan, tuan-tuan. Tak ada nak bangga-bangga pergi naik business class lagi. Tak ada bangga-bangga nak tunjuk handbag lagi.
Tak ada bangga-bangga nak tunjuk percutian di tempat tu memang lagi. Semua orang sibuk fikir sekarang boleh lepas ke tidak, selamat ke tidak. Ya, tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, jangan lupa ya, bila keluar rumah, terpaksa keluar rumah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah. Bila nak makan, Bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardh wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Begitu juga nak keluar rumah, baca 3 kali. Kerana dalam hadis mengatakan, kalau doa yang pertama tadi, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah, maka malaikat akan kata, kufita wa wukita. Cukuplah kamu tidak akan diganggu siapa, dan kamu akan dipelihara oleh Allah daripada syaitan, daripada perkara-perkara tak diingin. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, di dalam ayat yang terakhir ni, Allah menjanji untuk kita semua tidak ada kesukaran dalam agama. Kesukaran dimaksudkan ni, kalau dulu kita pergi sembahyang subuh berjemaah, memang sukar. Bukan itu yang maksudnya tiada. Yang maksud sukar ni tidak seperti umat-umat terdahulu. Kalau pengikut Nabi Musa dahulu, mereka melakukan kesilapan, taubatnya adalah membunuh diri sendiri. Itu masuk dalam tempat yang gelap, ramai-ramai bunuh diri. Bila mereka didapati bersalah menyembah patung Musa Samiri itu hukumannya. Kalau mereka nak sembahyang, tak boleh sembahyang kat rumah, kena sembahyang kat saumah, kena sembahyang kat biak. Tapi kita orang Islam boleh sembahyang di mana saja asalkan ia bersih. Ini antara kelonggaran-kelonggaran diberikan. Kalau kita musafir, ada sembahyang boleh dikasarkan. Kalau seorang itu sakit, boleh dijamakkan. Orang menjaga orang sakit, boleh dijamakkan sembahyang tersebut. Mungkin doktor dan juga nurse yang bertugas di hospital pada waktu-waktu kritikal seperti sekarang kena amalkan kemudahan yang diberikan, rukhsah ini. Sembahyang boleh dijamakkan. Anggota polis dan tentera yang bertugas, mereka boleh menjamakkan sembahyang mereka, kerana mereka bertugas untuk menjaga keamanan, keselamatan, kesihatan orang ramai, kepentingan umat. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, inilah di antara kenikmatan menjadi hamba Allah. Lalu Allah menyatakan di hujung ini, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak ada kesukaran pun dalam Islam ini. Kesukaran itu disebabkan mungkin kerana kejahilan seseorang, ketidaktahuan dia. Dan Allah menamakan millat abikum Ibrahim, syariat Nabi Ibrahim, bapa kamu. Kenapa dia panggil bapa? Kerana seseorang yang bawa kita, berjasa kepada kita seperti Nabi Ibrahim ni layak dipanggil bapa. Sebenarnya dimaksudkan sini nama syarat dipanggil taglib. Taglib ni kerana Nabi Ibrahim membawa menjadi bapa kepada agama Hanifiyah, dan umat Arab yang mula-mula diberi kemuliaan untuk memasuki Islam ini, maka kita pun turut dalam bab taglib ni, dimasukkan seolah-olah dijadikan sebahagian daripada keturunan Nabi Ibrahim. Bukan keturunan dari sudut zuriat semata-mata, keturunan nasab, tapi keturunan dari sudut agama. Kerana baginda seolah-olah menjadi ayah kepada kita untuk mengajar kita kebenaran, menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nikmat jadi umat Islam ini lagi, liyakuna rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Rasulullah menjadi saksi kepada kamu, untuk kamu di akhirat nanti, dan kamu pula menjadi saksi ke atas sekalian umat yang terdahulu. Dalam hadis-hadis menunjukkan di akhirat nanti, bila Allah bertanya kepada nabi-nabi, apakah sudah kamu jalankan tugasan kamu? Sekiranya dinafikan oleh umat-umat mereka, maka Allah akan panggil kita umat Islam untuk menjadi saksi kebenaran, walaupun kita tidak pernah hidup pada zaman mereka. Kerana kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, fa aqimus salat wa atuz zakah wa atasimu billahi wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Terakhir sekali Allah mengingatkan kita dirikan salat, wa atuz zakah, tunaikan zakat. Semua para ulama berijma' berkata bahawa ini merupakan hablum minallah dengan hablum minas. Dari sudut tafsirnya, bila menyatakan fa aqimus salat wa atuz zakah, salat dengan zakat tidak pernah dipisahkan oleh Allah. Salat jambatan kamu dengan Tuhan, zakat jambatan kasih sayang kamu dengan orang keliling kamu. Dan zakat ini ada pecahannya seperti sedekah, seperti wakaf, seperti hibah. Ini merupakan tanggungjawab orang kaya terhadap orang miskin, tanggungjawab orang berada terhadap orang-orang yang tiada apa-apa. Wa atasimu billah, dan Allah ingat sekali, peganglah tali Allah dengan sebenar-benarnya. Wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah pelindung, sebaik-baik pelindung untuk kamu dan sebaik-baik penolong. Ingat tuan-tuan, dalam suasana apa jua yang berlaku, ada hikmah di sebalik peristiwa, ada hikmah di sebalik balak yang berlaku. Jangan berhenti berdoa kepada Allah. Dan doa ni telah kita pelajari ketika membicarakan tentang Nabi Ibrahim dan surah Al-Anbiya yang lalu. Banyaklah membaca hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Setengah para sahih mengatakan, bacalah sebanyak-banyak mungkin pada hari-hari yang susah ni lepas sembahyang. Jadikan istighfar kita
Jadikan ia wirid kita, di samping istighfar yang kita ungkapkan, di samping salawat yang kita ungkapkan. Banyak, ratus kali. Pada ini saya belajar pada seorang sahabat, pada gurunya, bacalah hasbiyallah wa ni'mal wakil 450 kali sehari. Cuba tuan-tuan. Kata beliau, kata sahabat saya yang salih ni, juga guru saya membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil ni dah bertahun-tahun. Pada musim umrah yang lalu, sebelum berlakunya wabak ni, saya pergi ke sana, saya tak boleh masuk ke Raudah. Maka saya minta pada Allah, ya Allah, tawassul jugalah ni, aku tawassul dengan hasbiyallah wa ni'mal wakil, dengan zikir yang aku amalkan, ya Allah, aku tak pernah abaikan. Satu hari aku baca 450 kali, walaupun sukar nak masuk ke Raudah, kau bagilah aku kemudahan untuk memasuki. Guru saya ni, sahabat saya ni dapat masuk, tuan-tuan, walaupun ramai orang yang berada di hadapannya. Allah buka, mudahkan untuknya. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha, wallahu wasi'un alim. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang memuliakannya. Kalau kita nak tahu kedudukan kita di sisi Allah, lihatlah betapa komited kita menjalankan tanggungjawab kita kepada ini. Kata Samurah bin Jundab, seorang sahabat Nabi, kalau kau nak tahu kedudukan kamu di sisi Allah, lihatlah kedudukan Allah di sisimu. Kalau kamu nak tahu kedudukan kamu di sisi Allah, lihatlah kedudukan Allah di sisimu. Tahajud kamu, Quran kamu, hafazan kamu, zikir kamu, setakat mana yang kamu amalkan, ia akan bermanfaat sebagaimana manfaat kepada 3 orang yang tersekat dalam gua, seperti yang saya kisahkan tadi. Sekian tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat memahami surah ini dengan baik. Dan saya masih lagi galakkan tuan-tuan, melihatlah tafsir Al-Munir yang ada di tangan saya pada waktu ini. 15 jilid. 15 jilid, satu jilid terdiri pada 2 juzuk, berarti 30 juzuk sempurna diterjemahkan oleh pasukan dari sahabat-sahabat saya dan kami di Telaga Biru bersama-sama dalam kerja menterjemahkan kitab Allah ni, menterjemahkan, mentafsir kalam Allah ni. Dan dalam tafsir ni tuan-tuan dapat lihat recognition daripada para mufti yang menyatakan baiknya, bagusnya tafsir Munir ini. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh jaga koleksi di rumah. Jambatan kita dengan Tuhan, tuan-tuan, janganlah berkira-kira dalam pelaburan melibatkan kefahaman terhadap Islam, terhadap kalam Allah. Kalau kita boleh invest pada perkara-perkara keduniaan lain, takkanlah kita tak boleh nak invest untuk memahami kalam Allah, kan? Setakat ni saja dulu. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.